Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan izin daripada Allah kita dapat menyambung lagi pada malam ini daripada pembacaan kitab Hasyiah Asy-Syarqawi Alal Hudhudi, yang mana kita berhenti sebelum ini pada kalam muhasyi fa innaha qawluhu fa innaha tabi'atun fa innaha tabi'atun. Okay. Jadi sedikit berkaitan dengan apa yang dibincangkan semalam, iaitu pada kalam syarih rahimahullah. Jadi dalam masalah sifat mustahil yang lawan bagi iradah, maka dibincangkan perbincangan perkara-perkara yang menafikan iradah Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang menafikan iradah Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam ada isu teknikal tak keluar kitab tu Kitab keluar tak tu? Tak keluar kitab. Sekejap ya. Macam kitab tak keluar. Keluar tak kitab tu? Jadi antara perkara yang termasuk dalam lawan bagi sifat iradah itu bahawa berlaku sesuatu di alam ini. Berlaku sesuatu pada alam ini dengan apa? Dengan cara illah bitta'lil ataupun bittabi'ah. Bitta'lil ataupun bittabi'ah. Okey. Apa maksud dia? Bahawa Allah bukan menghendaki alam ini terjadi. Allah bukanlah yang menentukan dan menghendaki pada apa yang terjadi pada alam ni. Okey. Boleh nampak tapi dekat Ana ni dia masalah sini. Dia kata we are having trouble playing this video. Kalau keluar tak apalah, Ana teruskan je lah. Tapi kena minta sahabat-sahabat yang mengikuti live ini tolong maklum lah, sebab kat Ana ni tak keluar. Video pada bahagian Ana ni tak keluar. Kalau keluar di paparan masing-masing tu tak apa. Nampak bergerak bergerak paparan ni. Ana kata terus je lah. Kalau bergerak tu kita terus saja. Kalau tidak, Ana kena terpaksa keluar dan masuk balik lah. Okey. Kembali balik tadi. Maka apabila kita mengatakan alam ini berlaku secara ta'lil, dengan maksud Allah itu menjadi illah kepada adanya alam. Illah kepada ada alam. Bukan Tuhan yang menghendaki dan memilih adanya alam. Ini juga berlaku daripada pihak sebahagian mengaku Asy'ariyah lah, sebahagian yang mengajarkan akidah ataupun yang keluar di YouTube ini yang menerangkan tentang iradat ni, kehendak Tuhan. Dia nak menceritakan tentang kasbun, pilihan manusia dan pilihan Allah ni. Jadi iradat itu diterjemah dengan maksud Allah berkehendak dan Allah menentu juga. Kerana makna iradat itu ialah takhsis.
penentuan. Itu satu isu lah, tapi anda tak mau sentuh di situ lah. Itu maklum dah orang yang mengaji akidah. Pada asas pun telah maklum bahawa bila Allah berkehendaki, maknanya Allah menentu. Jadi dia ada orang yang hurai bahawa Tuhan bukan menentu, yang memilih kita. Nampak tak? Jadi ini pandangan ini bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah ini. Ini pandangan Mu'tazilah ini. Bila menyatakan bahawa yang menentu itu makhluk sendiri, Allah tidak terlibat. Dia kata Allah tu menentukan, memberi iradat pada kita saja. Tidak, bahkan bukan sekadar Allah menentu, memberi iradat kepada kita untuk melakukan. Allah menentu bahawa kita diberi kuasa untuk menentu. Bukan itu saja. Bahkan Allah sendiri menentukan apa yang berlaku. Allah memilih dan menentu. Okey, itu satu benda perkara. Yang seterusnya berkaitan dengan pemahaman tentang berlaku skala perkara ini, makhluk ini, bukan dengan cara ta'lil. Iaitu Allah menjadi ilah kepada wujud ataupun berlakunya perkara dalam alam ini. Bukan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua dengan tabiat. Bahawa Tuhan itu dikira sebagai punca berlakunya alam ini, tabiat, tapi bukan dengan cara kehendak Tuhan, tapi dengan cara tabiat. Itu juga sebagaimana yang kita akan sebut nantilah. Okey. Tiba-tiba dalam masalah penerangan berkaitan ta'lil ini, ulama kita membawa contoh gerak jari dan gerak cicing. Ana pun surai dah panjang semalam. Ada sahabat kita yang mesej secara personal mensahihkanlah. Ya, ana tak nafi sebab memang ada orang ajar yang sesiapa orang Islam lah yang mengatakan bahawa gerak cincin itu ikut turut bergerak dengan gerak jari. Bukan Tuhan buat. Sebenarnya dia tak nafi. Tapi kalau nafi pun tak siapa tak kufur lagi. Dia kata kalau orang yang berkata gerak cincin itu ia ikut turut dengan gerak jari, orang itu kafir, sepakat ulama, keluar daripada Islam, kekal dalam neraka. Itu antara ayat yang biasa digunakan. Dan ini pun ada rakaman pada anda, tapi tak apalah tu, kita terang yang betul saja. Jadi dalam Hasyiah Dusuki pun, ala Umul Barahin, dalam kitab-kitab lain, ulama menyatakan contoh gerak jari, gerak cincin ni ialah misal, contoh sahaja untuk tahu apa itu berlaku secara ilah dengan maklul, apa itu berlaku secara ta'lil. Maka dibuat contoh gerak jari, gerak cincin. Sebagaimana ana talk dalam komen semalam, petikan daripada Baba Ismail sepanjang, jelas, Baba sebut jelas. Nampak tak? Ada pun orang kalau sekadar mengatakan begitu, dia tak jatuh kufur lagi. Orang kata gerak cincin itu ikut turut bergerak dengan gerak jari. Itu i'tikad salah. Bukan i'tikad ahli sunnah. Itu i'tikad Mu'tazilah. Yang mengatakan hamba itu melakukan perbuatannya yang ikhtiari. Apa perbuatannya ikhtiari? Gerak jari. Kalau hamba melakukan perbuatannya ikhtiari, gerak jari, tidak dihukum kufur oleh ulama kita, apatah lagi kalau ia kata gerak cincin yang bergerak dengan sebab gerak jari. Situ kita boleh tahu dah. Tak kenanya kefahaman orang yang mengatakan, orang yang kata gitu dia sebenarnya ikut pandangan yang mengatakan bahawa berlaku secara ilah maklum ni kufur. Sebab dia tak faham situasi ulama bincang itu pada menyatakan kejadian makhluk ini berlaku pada alam ini dengan cara ilah maklul. Wa may yaqul bil tabi'i aw bil illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Kufur itu ahli millah tu mengatakan alam ini berlaku bukan Tuhan buat kehendak Tuhan. Berlaku secara ilah maklul. Tuhan tu ilah, alam ni maklul. Hak tu yang nak situ. Tiba-tiba bila dibawa contoh itu, dia hukumkan kufur pada contoh. Dia hukumkan kufur pada contoh. Ni tak kena ni, silapnya situ. Jadi masalah ni kena dakik sikit, kena berhati-hati sikitlah. Walaysa min sya'nir rijal al-bahthu fil misal. Bab misal-misal ni ikutlah misal mana pun. Tapi yang nak di sini ialah apa kefahaman yang nak kata kufr inda ahli millah itu pada
dakwaan alam ini dan terjadi makhluk ini bukan dengan kehendak Tuhan, situ jadi kufur. Bukan pada contoh tu. Contoh tu salah di sisi ahli sunnah. Tapi kalau orang Islam i'tikad begitu, tak jadi kufur. Sebab apa? Sebab dia masih menisbahkan kekuatan dan kudrat itu Tuhan beri kepada hamba. Cuma hambalah yang membuat perbuatannya yang ikhtiari. Ni Mu'tazilah ni. Dah cicing ada di jari, maka tergeraklah cicing dengan gerak jari. Kita tak mau pegang hak tu, kita nak pegang yang ahli sunnah. Gerak cicing pun Tuhan buat, gerak jari pun Tuhan buat. Nampak? Jadi di situ kita biar jelas di situ supaya kita tidak membawa lah kefahaman yang tak betul untuk diterangkan ke dalam masyarakat nanti. Okey. Sebab yang akan sabit lah. Tu contoh gerak jari, gerak cicing. Lepas tu buat banyak pula contoh. Siapa yang kata menggerakkan kaki tu akan menggerakkan tayar. Maka kufur. Sebab dia percaya dengan ilah maklum. Kita gohik basikal. Kita gerakkan kaki, maka tayar itu tergerak dengan sebab kita gerak kaki. Orang tu kufur pula jadi ilah maklum. Siapa yang mengatakan gerak pusing anak kunci tu, maka tergeraklah kunci tersebut. Kufur pula sebab ilah maklum. Lepas tu siapa lagi? Siapa yang mengatakan jam itu bergerak dengan gerak tangannya, kufur pula sebab berlaku ilah maklum. Benda lagi. Jadi banyak benda sebenarnya. Bukan itu yang nak difokus ataupun dalam perbincangan para ulama. Okay. Nampak je lah video gambar Ana dan juga gambar Ana tak penting tu kita tu Okey, kita masuk sambung sikit lah. Bagi kalau ada tak jelas lagi boleh tanya, kita boleh tu. Sebab ini memang benda tu juga. Sehingga Ana pun jumpalah dengan beberapa orang. Cuma Ana kata Ana jumpa pada ikhlasah itu tak ada rekod lah. Sebab kita jumpa face to face, kebetulan dia datang Terengganu. Hak tu dia lah disebut bahawa itu pandangan Mu'tazilah dan benda istilah panggil berlaku dengan tawallud. Hak bab yang sepanjang tu ada video dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa innaha tabi'atun. Ni mana ni? Ini berarti pada wa mithalu tabi'ati inda al-qaili biha an-naru fa innaha tabi'atun tu'athiru fil ihraqi lakin idza wujidat syurutuha wa huwa mumassatuha lil hatabi mathalan wa antafa mani'uha wa huwa al balalu wa hadha. Okey, habis itu kita masuk kepada kata muhasyi. Qauluhu fa innaha tabi'atun, kerana sesungguhnya api itu tabiat. Ai tabi'ah bermakna haqiqatun minal haqaiqi, hakikat daripada hakikat-hakikat. Fal muradu bit tabai, maka yang dimaksudkan dengan tabai ni tabiat itu ialah al haqiqah, hakikat. Lakin idza wujidat syurutuha, namun berlaku tabiat ini, berlaku ta'thir itu idza wujidat syurutuha, apabila didapati syarat-syaratnya barulah berlaku. Terbakar, kebakaran itu berlaku dengan apa? Dengan tabiat api bila cukup syarat ternafi mani'. Okey, fa in qulta, kalau kamu kata aina syurutu, di manakah syarat-syarat, wal mawani'u, dan juga penghalangnya, bin nisbati li ta'thiri maula tabaraka wa ta'ala. Tengok sini. Sebab itu kena faham molek perbincangan dan juga lapangan mana yang kita bincang. Tabiat nak bincang sini ni sekarang ni api dan juga api dan juga kebakaran. Api yang menyebabkan kebakaran tu, itu contoh bagi tabiat. Hak nak bincang dalam masalah berkaitan dengan lawang bagi iradat, nisbah bagi Tuhan ni apa dia? Sebab tu dia kata kalau kamu tanya di mana syarat-syarat dan juga mawani' nisbah pada memberi kesan Tuhan tabaraka wa ta'ala, qultu, maka aku jawab,
Asyurutu mawjudatun fil waqi'i. Syarat-syarat ialah benda itu mawjud dah pada waqi', pada realiti dan pada hakikat. Maknanya benda itu ada. Syarat itu ialah wujud dan keberadaan pada waqi'. Wal mawani'u muntafiyatun. Dan mawani' pula, penghalang-penghalang pula, itu ialah yang ternafi, yang tidak ada pada waqi'. Kadzalika, demikian juga. Jadi sekarang ni, Allah itu tabiat yang menyebabkan berlakunya alam dan wujudnya alam. Nampak tak situ? Sekarang ni kita bincang wujud alam makhluk ini bukan dengan cara taklil, dengan maksud Tuhan tu ilah kepada alam. Dan bukan secara tabiat, dengan maksud Tuhan itu tabiat yang menyebabkan adanya alam. Okey, bila aspek tabiat yang menyebabkan adanya alam ni, kod mana? Dia kata kena ada cukup syarat dan nafi manik. Okey, mana syarat dia? Syaratnya ada. Wujud. Dan manik itu ternafi. Sebab tu, benda matbu' tu, benda yang ditabiatkan tu, alam inilah wujud. Jadi wujud dengan sebab apa? Sebab ada syarat dalam tu, memang ada. Dan mawanik ternafi. Sebab tu boleh wujud. Cuma, sebab tu dia kata, kadzalika asyurutu mawjudatun fil waqi' wal mawani'u muntafiyatun aidan fil waqi' kadzalika ay fil waqi'. Kadzalika ay fil waqi'. Makna wal mawani'u muntafiyatun aidan ay kadzalika ay fil waqi'. Okay. Jadi apa sebenarnya syaratnya? Wa illam nattali' alaiha, walaupun kita tidak mengetahuinya. Okay. Okay. Wa illam nattali' alaiha, walaupun kita tidak mendapati, tak tengok pun. Jadi maknanya kalau kita nak ambil lah teori-teori golongan golongan-golongan saintis ataupun ahli sains ni, mungkin boleh kita masukkan makna berlakunya percampuran dan ternafinya keadaan yang tertentu menyebabkan berlakunya alam ini. Jadi Allah tu dianggap sebagai sumber tabiat yang menyebabkan berlakunya alam. Okey. Itu yang zahir daripada kalam syarih. Satu. Au yuqalu, atau dikatakan inna tabai'iyina, ahli tabiat, wa illam tutla'a, nattali'a sedap. Cetakan Darul Ihsan. Nattali' alaiha. Bolehlah tutla', tidak dicerap di atasnya. Tidak dicerap. Nattali' ini tidak kami cerap. Kita tak tahulah. Mungkin jadi tak tahu ke mana-mana tu. Kalau nattali' kami, kita tak tahu. Kalau tutla' tidak diittila'kan, tidak dizahirkan, tidak ditunjukkan. Okey. Habis. Okey. Jadi itu satu tafsiran. Yang kedua dia kata au yuqalu inna at-tabai'iyina, sesungguhnya golongan yang beriman dengan tabiat ini lam yaqulu bidzalika, tidak berkata demikian illa bin nisbati lil hawadithi, dengan demikian mana dengan tabiat kecuali nisbah bagi makhluk, sama-sama makhluk, la bin nisbati lil qadimi tabaraka wa ta'ala, bukan nisbah kepada qadim, bukan nisbah kepada Tuhan. Dia kata perbincangan tabai'iyyin, mereka tak bincang Tuhan tu tabiat kepada alam, tapi membincang dalam lingkungan hawadith. Maknanya antara makhluk itu berlaku sesuatu tindakan, reaksi ataupun kita panggil apa, tindak balas itu berlaku secara tabiat. Itu antara makhluk dengan makhluk. Api dengan kebakaran, air dengan hilang dahaga, makanan dengan kenyang, obat dengan kesembuhan. Itu secara makhluk. Itu yang dikatakan oleh golongan tabai'iyyin. Okey. Itu jadi tengok, ini daripada min al insafil ulama, ahli ulama kita lah, al-Asy'ariyah, fahum yansubun al aqwal ila qailiha.
Dia sandarkan perkataan kepada tuannya dan dia tidak kata apa yang tuan dia nak kata. Sekarang ni tabi'i tak kata gitu. Tabi'i tak kata Tuhan ni tabiat kepada alam. Dia hanya membincangkan bahawa berlaku perkara pada alam ini secara tabiat itu pada antara makhluk. Pada sesama makhluk, dia menjadi tabiat kepada, dia tabiat itu yang memberi kesan kepada wujudnya dan ada makhluk yang lain. Bukan dengan iradat Tuhan. Itu juga menafi iradat. Itu juga menafi iradat. Itu yang tabi'i bincangkan dan perbahaskan. Itu pandangan mereka. La bin nisbati lil qadim tabaraka wa ta'ala. Wa kalamu syarihi al-ati. Tetapi, dia kata, dan kalam syarih Syekh Hudhudi yang datang itu, yang lagi datang, yu'ayyidu al-awwala. Kalam Syekh Hudhudi, ahli tabiat ni ahli sains. Ya, ahli sains nisbah hak sebelum Islam. Atau nisbah kepada zaman-zaman falsafah dulu. Ahli sains tu lah. Tapi jangan kata ke cikgu sains. Cikgu sains kita ni tabai, tak boleh kata gitu. Sebab kita tak tahu etikad dia orang Islam kan. Kalau dia etikad kuan, dia tak tahulah dia. Tapi kalau di dalam kitab-kitab ulama, mereka kata ahli sains lah. Sains mana ni? Sains pada zaman-zaman yang bercampur falsafah ni. Jadi mereka ni memang sebahagian mereka ahli falsafah. Ahli falsafah ni, sains tu daripada falsafah jugalah. Falsafah ni ilmu yang luas kan. Sains termasuk daripada sebahagian ilmu cabang daripada falsafah. Jadi golongan hak ni, hak akidah dia tu bukan akidah yang solid, akidah yang mencampur falsafah yang sesat ni. Okey. Walaupun kalam syarih yang akan datang menyokong yang pertama. Kalam Syekh Hudhudi, dia seakan-akan menyatakan bahawa makna yang pertama pada pemahaman berlaku sesuatu pada alam dengan tabiat. Mana? Allah itu tabiat kepada wujud alam. Mana bukti dia? Fa inna hakih. Wantafaqih. Mana tadi? Mana tadi ni? Lepas itulah. Dia kata misal tabiat lain, fa innaha tabi'atun tu'athiru fil ihraq lakin idza wujidat syurutuha. Okey, lepas tu dia kata wa hadzal farqu. Wa at-tab'u yastalzimani wa kadha at-ta'lil wa at-tab'u yastalzimani qidam al-alam lianna illatahu wa tabi'atahu qadimatun wal qadim la yaqsidu bil ijadi wal qadim la yuqsadu bil ijadi li'annahu la yuqsadu bil ijadi li'annahu mawjudun li'anna tahsil al-hasil muhal. Sini dia. Jadi kalam musannif yang akan datang pada bab ni lah. Dia kata wa kadza at-ta'lil wa at-tab'u yastalzimani qidam al-alam li'anna illatahu wa tabi'atahu qadimah. Illah dia dan tabiat dia merujuk pada mana ni? Ni merujuk kepada Tuhan ni. Wal qadim la yuqsadu bil ijad. Dan hak qadim tidak dikosadkan dengan ijad. Okey. Mana tadi? Kembali balik. Jadi kalam syarih itu seakan menyokong penafsiran pemahaman tabiat yang nak disebut oleh Syekh Sanusi ini pada masalah penciptaan alam nisbah kepada Tuhan. Okay. Itu yu'ayyidu al-awwala walladhi sarraha bihil musannifu. Tetapi yang disarihkan, yang disebut dengan jelas oleh musannif Imam Sanusi fi syarhihi, pada syarahnya, huwa thani, yang kedua. Imam Sanusi dalam syarah Ummul Barahin dia sendiri, dia pada menghuraikan ni, dia huraikan tabiat itu dalam lingkungan aspek makhluk, bukan anggap Tuhan sebagai tabiat kepada alam. Nampak ada beza itu antara jalan huraian yang dibuat oleh Syekh Hudhudi, tapi Syekh Hudhudi tidak sarih. Tapi maknanya membawa kepada pemahaman tu. Tapi Imam Sanusi sendiri dalam syarah dia sebut sahih, sebut secara sarih dan jelas bahawa yang dimaksudkan di sini ialah tabiat nisbah kepada makhluk sama makhluk. Nampak tak? Sebab itu yang
menjadi pegangan ahli tabai'iyyin, golongan ahli tabiat ini. Okey. Habis jadi mana-mana pun sama je menafikan iradat juga. Dia juga menafikan iradat. Jadi kalau ikutnya musannaf yang buat matang tu lebih aulalah kita ambil kefahaman dia. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka para ulama, asyartu indahum. Okay, sekarang ni dia nak faham. Nak faham di sini atas pemahaman, atas huraian bahawa Tuhan itu tabiat, alam ini perkara yang hasil dengan sebab tabiat sendiri bila cukup syarat dan ternafi manik. Mana syarat bagi terhasilnya alam secara tabiat? Wa qala ba'duhum asyartu indahum thubutul uluhiyah lahu ta'ala. Jadi sebahagian ulama atas pemahaman tafsiran yang pertama dihurai. Kok mana syarat ada wujudnya alam ni? Dia kata syaratnya ialah thubutul uluhiyyati lahu ta'ala. Sabit ketuhanan. Tuhan itu kena ada sifat ketuhanan. Ataupun tabiat itu dia ada sifat ketuhanan. Wantifa'u mawani'i adamun naziri lahu. Dan ternafi manik itu ketiadaan sekutu baginya. Jadi ketiadaan sekutu tu manik. Jadi nak berlaku alam ni kena ada ketuhanan sebagai syarat dan tidak ada nazir, tidak ada sebanding, tidak ada sekutu, tak ada seteru bagi Tuhan tu. Barulah ada alam. Fayakunul mani'u huwan nadhiru. Jadilah manik itu ialah nazir, sekutu bagi Tuhan tu manik dia. Jadi waktu kena tak ada. Barulah tabiat yang bersifat dengan uluhiyah tadi boleh mencipta matbu'nya, iaitu alam ini. Itu yang dihuraikan lah. Tapi kalau tengoknya di sini jauh sikit lah. Jauh sikit. Jadi bila golongan tabai'iyyin dia mengatakan bahawa perbincangan dalam perkara hawadis, maka eloknya kita kekalkan makna itulah. Cuma tengok ulama dia boleh buat andaian yang banyak. Buat andaian yang banyak. Bahkan kadang-kadang mereka mengeluarkan ihtimal yang tidak dikeluarkan oleh pihak lawan. Sebab itu apabila Imam Ar-Razi berdebat ataupun berhujah dengan golongan-golongan al-malahidah, golongan ahli bidah ni, Imam Ar-Razi dan juga Imam Ghazali dia boleh keluarkan. Ghazali sendiri dengan tahafut falasifah, dia boleh terangkan falsafah itu dengan cara lebih mudah dan ihtimal yang tidak terfikir pun oleh penulis-penulis falsafah sebelum ini. Dan dia patahkan satu-satu. Jadi itu kekuatan ilmu kalam dan kekuatan keimanan, cahaya ilmu yang Tuhan beri kepada para ulama ni, bukan sekadar dia boleh faham apa yang ditulis tu, anda yang lain yang lebih lagi dia bawa juga lalu dipatahkan ke semuanya. Okey. Habis. Macam ginilah. Menarik juga masa kongsian lah. Dengar ada orang share baru ni bagaimana Syekh Jamal Faruq hafizahullah wa atalallahu fi umrihi wa nafa'ana bihi wa bil al-ummata wal muslimin. Jadi Syekh Jamal Faruq dia kata bab tafwid. Tak masuk ke tafwid sini kan. Tafwid senang dia kata. Dia kata Wahabi, dia kata at-tafwidu ashna'u aqwali ahli al-bid'ah. Pandangan yang mengatakan tafwid itu bahawa kita ni tafwid makna ke Tuhan. Asy'ariyah kan mentafwidkan makna. Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawidhu. Kita tafwid makna. Makna istawa kita serah ke Tuhan. Yadullah nisbah ke Tuhan tu serah ke Tuhan. Wa yabqa wajhu rabbika, wajhu rabbik, wajah dengan makna tu kita serah ke Tuhan. Makna istiwa itu dan ayat-ayat mutasyabihat berkaitan sifat Tuhan ini kita serah makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tak? Tafwidkan makna la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Jadi dia kata Wahabi lah mengatakan, ambil pada perkataan Ibn Taymiyah juga, ashna'u aqwali ahli al-bid'ah, seteruk-teruk perkataan ahli bid'ah tafwid. Sebab apa? Li'annahu yalzamu min zalika tajhilu afdalil quruni wa hum salaful ummah. Kerana lazim
daripada yang mengisbatkan tafwid ni mazhab salah, kita menisbahkan jahil kepada ulama-ulama kurung salah tu. Makna ya dak tahu makna, wajah dak tahu makna, istiwa dak tahu makna. Hak ni huraian Wahabi ni. Mereka faham tafwid itu tak tahu makna. Umpama apa? Qalab biduni al muhtawa. Bekah atau acuang tak ada isi. Makna lafaz dia panggil tak ada makna. Lafaz yang tak ada makna. Sebab tu dia kata sebenarnya Asy'ariyah ni mu'attilah, ta'tilul makna. Orang yang berpandangan tafwid ini dia sebenarnya ta'tilul makna, menafikan makna. Hak tu pemahaman Wahabi. Wahabi orang gini lah. Dia kata orang yang mengatakan mentafwidkan makna, dia sebenarnya menta'tilkan makna, mengatakan lafaz itu hanya bekah yang tidak ada isi. Zahir lafaz tak ada makna. Dia tuduh kepada Asy'ariyah gitu. Tuduhan tu salah dah. Tapi tak apa lah, kita nak hura dulu. Sebab tu Syekh Jamal kata, sekarang ni aku nak hura, aku nak beri faham, aku nak ajar kamu apa mazhab kamu. Sebenarnya perkataan kamu tu benda maksud. Nampak tak? Menarik ya. Tengok tu. Akal ulama ni jabbar, hebat betul. Dia kata, okey, mu kata tafwid itu mengosongkan makna, tak ada makna, makna nafi makna. Nafi makna. Baik. Wahabi kata apa? Wahabi mengisbatkan makna dan menafikan kaifiat. Yuthbitunal ma'na wa yufawwidunal kaifiyah. Mereka sendiri sebut mereka tafwid kaifiat. Okay. Mereka mengisbatkan makna. Makna tu makna yang maklum lah. Kaifiyat itu ditafwidkan kepada Allah. Dengan maksud apa? Ada kaifiat tapi kita tak tahu. Kita serahkan kaifiat pada Tuhan. Itu mazhab mereka. Mereka nak isbatkan bahawa ada kaifiat. Tetapi kaifiat itu kita tak tahu. Kita serah kaifiat. Ilmu tentang kaifiat tu serah ke Tuhan. Mereka di sisi mereka yuthbitu ithbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah. Tayyib. Dia kata, kaifiat yang kamu nak tafwid itu, apa maksud tafwid kamu? Tadi pada Asy'ariyah tafwid makna di sisi kita, tafwid di sisi kita makna ada. Kita serah makna ke Tuhan. Itu maksud tafwid di sisi Asy'ariyah. Makna itu ada, tapi kita tidak tahu makna, kita serah makna ke Tuhan. Wahabi kata tak. Tafwid ini Asy'ariyah bila mutafwid kamu menafikan makna. Kamu mengatakan lafaz tu tak ada makna. Qalab bidunil biduni al-muhtawa. Bekah yang tak ada isi. Lafaz yang kosong pada makna. Ta'til, kamu menafikan makna, menafikan sifat. Okey, kata senang je dah kalau gitu. Kamu mentafwidkan kaifiat, kamu menafikan kaifiat juga. Tak, atas pandangan kamu sendiri yang mengatakan tafwid itu ialah ta'til. Asy'ariyah tafwid makna, dan maka mereka tuduh Asy'ariyah ta'til makna. Kita kata tak. Tafwid itu bukan makna ta'til. Dia bertegah mengatakan tafwid itu ta'til. Tayyib. Sekarang ni mereka mentafwid kaifiat. Maka atas kaedah mereka sebenarnya menafikan, mentaktilkan kaifiat. Jadi mereka mentaktilkan kaifiat. Tapi betul ke? Mereka tak ambuh kata taktil kaifiat. Mereka nak kata ada kaifiat, cuma tak tahu, serah ke Tuhan. Mereka mentafwidkan kaifiat. Kalau ikut kaedah bahasa mereka, tafwid kaifiat itu taktil kaifiat. Bila taktil kaifiat, Asy'ariyah juga panggil. Mereka tak sedar, mereka itu jadi Asy'ariyah dalam mereka tak sedar. Nampak tak? Tengok. Hebat. Dr. Syekh Jamal Farouk tu yang kata, mereka tak sedar, mereka berpandangan dengan mazhab Asy'ariyah, tak apa mereka sedar. Di situ. Pada mana? Pada menafi kaifiat. Kok mana nafi kaifiat? Kamu kata tafwid itu taktil. Bila kamu mentafwidkan kaifiat, makna tafwid di sisi kamu, pada kami tafwid, kamu kata kami taktil. Dan kamu tafwid pada kaifiat, kamu taktil kaifiat. Taktil kaifiat, nafi kaifiat.
Jadi sama dengan Asy'ariyah. Mereka dah sedar mereka itu Asy'ariyah. Tapi bukan itu maksud mereka. Mereka nak kata bahawa mereka ada kaifiat tapi tak tahu. Nampak? Sekarang ni mereka dak pada bahasa pun ikut dam. Bila kita tahwid, dia kata dia tuduh kita taktil. Bila mereka tahwid, dak taktil pula. Ni kata dak faham bahasa ni. Ada yang kata nafi kaifiat, nafi hakikat. Tu tak kena, tak faham apa makna hakikah, apa makna kaifiat. Ustaz Azri, jazakallahu khair. Ada yang kata menafi kaifiat, menafikan kaifiat, maksudnya menafikan makna. Ni sekarang ni mereka tak faham bahasa dah tu. Kaifiat dengan hakikat tu tak faham. Nampak tak? Kaifiat dengan hakikat tu tak faham. Kaifiat ini kalau dalam ilmu makulat, orang belajar ilmu makulat jelas dah. Antara makulah kaif tu apa dia kaifiat. Semua dalam makulah asyar ni itu bincang tentang ciri-ciri berkaitan dengan makhluk. Hak tu ni. Bila kita reti situ kita nampak beza kaifiat tu perkara beza sangat kaifiat dengan hakikat. Ia kena faham situ. Jadi hujah tafwid tadi sebenarnya mereka sendiri yang menjatuhkan dan menolakkan mazhab mereka. Kita berhenti untuk jawab azan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salatu wa innaka la tughni. Okey. Jadi kalau kita boleh hurai sikit tadilah berkaitan dengan adakah lazim daripada menafikan kaifiat menafikan hakikat. Ni ambil bukan contoh berkaitan sifat Tuhan ni, contoh berkaitan lafaz dalam konteks pemahaman bahasa Arab. Bila kita kata kita kata ya. Ya
dia ada hakikat dia ada majaz. Jadi ma'ani dia banyak. Lafaz dia yadun. Makna bagi ya itu banyak. Ada makna yang hakiki iaitu ma wudi'a wad'an awwaliyan fil lughah. Yang perletakan pertama itu makna pada hakikat ataupun al-mutabadar minhu, perkara yang jelas bila disebut ya. Dan ada makna-makna lain yang termasuk juga dengan penggunaan kalimah ya. Makna kuwah, kudrah dan lain-lain lagi lah. Makna-makna majaz tu. Okay, so itu semua terkandung dalam lafaz ya. Okay. Bila kita kata ya bukan dengan kaifiat. Tanpa kaifiat. Jadi kaifiat bagi apa? Kaifiat bagi salah satu makna ya yang kita hadirkan dan terlintas tu. Iaitu ya dengan maksud jarihah tangan. Ya dengan maksud jarihah tangan, bila kita faham dengan makna itu, kemudian kita kata kaifiat itu, kaifiat bagi ya dengan makna jarihah itu tak ada. Kita nafikan kaifiat dengan makna jarihah tadi. Tak ada kaifiat. Jadi apa yang dipaham oleh mereka Wahabi, mereka kata kalau menafikan kaifiat bagi makna ya, maka kita menafikan ya itu ada makna. Menafikan ya itu ada makna. Cuba faham molek. Bila kita menafikan kaifiat bagi ya tadi, adakah kita menafikan makna-makna ya lain? Tidak. Kita hanya menafikan makna ya dalam konteks jarihah. Ya iaitu anggota juzuk daripada sesuatu. Yang itu yang kita nafikan kaifiat itu mustahil. Tak ada kaifiat. Kaifiat bagi salah satu makna tadi. Dah ya dengan makna lain, dengan makna majaz, hak tu kita tak nafi. Maka di situ pun kita telah tahu bahawa hujah yang mengatakan bila nafi kaifiat maka menafi hakikat tak betul. Menafi hakikat dengan makna hakikat bagi lafaz ya. Hak tu boleh jadi sebab hakikat al-mutabadhar ilal fahmi itu ialah dengan ya dengan maksud jarihah, dengan maksud anggota, dengan maksud juzuk daripada sesuatu itu. Maka hak tu dinafi, dia tidak menafikan adanya lafaz ya dan dia mengandungi makna. Jadi kalau kita nafikan kaifiat bagi sifat Tuhan, dia tidak menafikan bahawa kalimah tersebut mempunyai maknanya pada hakikat di sisi Allah. Itu memang ada. Jadi Wahabi ni atau Salafi ni, mereka letak bila nafi kaifiat, kita seakan-akan mengatakan lafaz itu tak ada makna langsung. Ia faham makna bagi lafaz tu hak tu saja. Hak ni yang asal kepada apa? Orang Ibn Taymiyah yang menafikan majaz ni. Ibn Taymiyah menafikan berlaku majaz dalam Al-Quran. Ni sebab tu ulama ramai rak ni. Sebab kata tak ada, kata macam mana boleh menafi majaz. Pada bahasa Arab itu sendiri kaya dengan majaz dengan kinayah kan. Atas pahaman ni dibina atas kaedah yang salah dah. Akhirnya mereka kata bila nafi kaifiat lazim nafi hakikat. Maka nafi hakikat makna nafi kalimah dan lafaz tersebut ada makna. Padahal bukan begitu. Sebab mereka tidak menerima majaz dalam Al-Quran, mereka kata gitu lah. Padahal di sisi ulama, macam mana nak kata nafi majaz Al-Quran ni payah sangat lah. Orang yang ada asas tak perlu jadi alim kabir dalam bahasa pun tahu bahawa Al-Quran ni penuh dengan majaz dengan kinayah. Jadi bila kita nafi kaifiat, tidak lazim bahawa kita menafikan lafaz tersebut mempunyai makna dan mempunyai hakikat yang dikehendaki oleh Allah. Okey, itulah. Okey, terima kasih tu menarik kat tu jadi itu antara benda yang orang selalu ataupun Wahabi selalu bawa iskal bawa iskal. Nak iskal tu sebenarnya iskal tu mereka sendiri tak faham. Tapi mereka baca kitab-kitab ulama mereka pun tuju ke Asy'ariyah. Dah kita pun barang tak banyak. Tak ada benda, tak ada barang nak tak ada senjata nak buat balas balik. Kita pun senyap jugalah, gitulah. Lepas tu kena persiapkan senjata biar lebih.
Tamanya dalam bahasa, dalam pemahaman bahasa ni, baru orang nak serang, kita ada persiapan. Walaupun dia serang pun tak tahu juga, dia serang pun serang ikut dang je, bahan rambang. Tapi maknanya kalau kita ada persiapan tu, tak apa, marilah, mari mari serang. Dah. Okey. Mana tadi? Fayakunul mani'u huwa an-nadhiru. Jadi mani' itu nazir. Habis. Fa in qulta, jika kamu kata at-ta'thiru bit-tab'i kama yatawaqqafu ala wujudi syuruti wa intifa'il mawani'i yatawaqqafu aidan ala sababi. Oh, panjanglah, kita berhenti sini dululah dok. Berhenti sini dululah. Ingat nak baca lagi ni. Tapi biarlah dulu. Waktu Isyak dah ni, sekadar tu saja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.